Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Khas edisi tengah hari 28 November 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Fokus berita tengah hari dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg menyifatkan kejayaan membina dan menyiapkan Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Serian mencerminkan kesinambungan yang dibawa Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS. Berucap ketika merasmikan Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Serian pada Sabtu, beliau berkata ini selepas naik taraf Serian daripada daerah ke bahagian ke-12 pada 2015 di bawah pentadbiran Allahyarham Perhin Sri Adnan Satem. The significant thing about this is continuity. From Tok Nan who declared it and I continue. And today we are in a very beautiful complex in Serian with the Barok as a symbol of unity of Bidayuh people. Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Serian telah beroperasi pada 31 Julai 2021 dan menempatkan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan bagi memudahkan urusan masyarakat di bahagian Serian. Memuji kecantikan Pusat Pentadbiran tersebut, jelas Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari lagi, ia merupakan antara projek pembangunan fizikal yang memberi wajah baru kepada bahagian Serian dengan peruntukan berjumlah RM200 juta berkonsepkan seni bina ikonik Bidayuh setinggi 5 tingkat, baru dibangunkan di kawasan seluas 32 ekar, menempatkan 11 pejabat, jabatan dan agensi kerajaan. Tengoklah Barok ini. Auditoriumnya attached to the main building dan building pula bulat dengan taman, garden in between. That can be seen from any corner of the building. Jadi saya lihat this one is just like a planet. Macam planet macam. Boleh nanggar di mana aja tempat. From any angle. Meaning Bidayuh can survive from any angle. Provided it is connected. Karena bulat ia connect with this symbol and connected. Continuity. Sementara itu, Ketua Menteri dalam ucapannya turut memaklumkan mengenai keputusan Kerajaan Sarawak untuk menaik taraf daerah kecil Siburan menjadi sebuah daerah penuh manakala Balai Ringin ke daerah kecil. Today I would like to announce that the government has decided to upgrade Siburan as a district. That means Siburan will have all the necessary prerequisites and infrastructure for a district. Dah ada DO, we will appoint a DO in Siburan as a new district in Serian Division. In addition, Balai Ringin will be upgraded as sub-district. Ujar beliau, kenaikan taraf tersebut adalah bersesuaian dengan taraf Serian sebagai sebuah bahagian yang mana pembangunannya telah menampakkan peningkatan yang ketara. Pada majlis tersebut, Ketua Menteri turut menyampaikan watikah pelantikan Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat di bahagian Serian. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri menghormati keputusan Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Datuk Amar Michael Manyin Jawong yang ingin mengundur diri dan tidak akan bertanding pada Pilihan Raya Negeri ke-12 PRN12 Sarawak kelak. Katanya ini akan memberikan peluang kepada muka baru, lebih-lebih lagi orang muda yang akan mengambil alih dan meneruskan tanggungjawab untuk menggalas amanah mempertahankan kesejahteraan rakyat. Kita mengucap terima kasih kerana Datuk Amar Michael Manyin telah mengumumkan untuk bersara dan mengundur diri, dan ini akan memberikan peluang kepada orang muda mengambil alih dan meneruskan, continue what should be done for the community together with the present leaders. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari lagi, pemilihan calon untuk Dewan Undangan Negeri Dun Tebedu harus dilakukan dengan penuh teliti dan calon yang terpilih hendaklah setanding dengan Datuk Amar Michael Manyin yang telah meletakkan penanda aras yang tinggi untuk Tebedu. Berita seterusnya, Kejiranan Mesra KJM telah banyak memberi kesan dan manfaat kepada komuniti setempat dalam kawasan pentadbiran Kuching Utara. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, ia jelas dapat dilihat sejak penubuhannya pada tahun 2001.
Ujar beliau, dengan adanya perhubungan seperti ini, pembincangan mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan penyelesaian yang harus dibuat pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dapat dilakukan mengikut peraturan yang ditetapkan. Alhamdulillah, dengan adanya perhubungan ke Datuk, kita berbengkel, kita dapat berbincang mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan penyelesaian yang harus dibuat oleh pihak DBKU. Ini bermakna bukannya top down, tapi down top. Dari bawah ke atas. Dan hasil daripada perbincangan tersebut, maka DBKU dapat memperkenalkan beberapa dasar yang dapat menguntungkan warga DBKU. Sebab itu saya ucap tahniah dan syabas kepada DBKU, pegawainya, Datuk Bandar pegawainya dan juga seluruh warga masyarakat kita di dalam DBKU. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam kejiranan mesra di Hotel UCSI Kuching pada Sabtu. Sementara itu, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU yang juga Menteri Muda Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu KJM DBKU telah berjaya menganjurkan sebanyak 151 program daripada 297 yang dirancang pada tahun ini. Jelas beliau, aktiviti KJM telah dihadkan berikutan pandemik COVID-19 dan keperluan untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Untuk maklumat Yang Amat Berhormat dan hadirin semua, bagi tahun 2021 ini, KJM DBKU telah berjaya menganjurkan sebanyak 151 program daripada 297 yang telah pun dirancangkan, iaitu pencapaian kita sebanyak 51%. Yang mana ianya telah menunjukkan peningkatan berbanding pada tahun 2020, kita hanya dapat mencapai program kita sebanyak 32%. Peningkatan ini membuktikan KJM DBKU sememangnya terus bergerak aktif dengan adanya ahli masyarakat yang sentiasa bersedia berganding bahu dalam merealisasikan setiap aktiviti-aktiviti yang kita rancang memberi manfaat kepada masyarakat di kawasan kita. Dalam majlis sama, Ketua Menteri juga telah menyampaikan anugerah kepada para pemenang bagi kategori kebersihan, kategori kecantikan, kategori kejiranan contoh, kategori KJM paling aktif dan pengerusi KJM contoh. Berita di Bau, seramai 192 penduduk Bau telah menerima cek pembayaran pampasan tanah dengan jumlah keseluruhan pampasan sebanyak 9.65 juta ringgit. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan telah menyempurnakan penyampaian sebanyak 257 keping cek kepada penduduk yang berkenaan di Dewan Redeems Jalan Apar Segong Singai Bau pada Sabtu. Pampasan tersebut diberikan bagi melaksanakan projek naik taraf Jalan Kampung Tanjung Poting, Senibung, Tanjung Bowang dan projek Jalan Kampung Apar dengan penggantian jambatan beli merentasi Sungai Adis Bau. Datuk Amar Awang Tengah juga berkata kerajaan Sarawak terpaksa mengambil tanah penduduk supaya projek pembangunan dapat dilaksanakan untuk manfaat rakyat. Kalau kita terpaksa ambil tanah, sama ada tanah yang berhak milik ataupun tanah yang tak ada surat hak milik, tetapi dia ada bukti yang sahih bahawa itu adalah tanah adat mereka, maka kita hendaklah mengambilnya dengan membayar pampasan yang sewajarnya. Ini adalah selaras dengan bab 81 Kanun Tanah Negeri kita. Dan ini adalah sejajar dengan perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Dan kita tidak buat sembarangan. Inilah prinsip. Dan ini semua adalah untuk kegunaan awam, projek-projek untuk kegunaan awam, untuk kepentingan masyarakat pada keseluruhan. Manakala berita di Tanjung Manis,
Program Jaringan Digital Negara atau JENDELA merupakan inisiatif kerajaan pusat dalam memastikan semua rakyat di negara ini termasuk di kawasan luar bandar dihubungkan dengan internet. Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Musa berkata, melalui program itu rakyat termasuk di kawasan pedalaman di Sarawak kini dapat menikmati kemudahan internet dengan menggunakan teknologi satelit. Jaringan Digital Negara, satu program dinamakan JENDELA untuk kita pastikan semua rakyat kita terhubung dengan hubungan internet, termasuk di pedalaman. Tapi nama internet ni nak buat dia tu kena sambung wayar. Kena sambung wayar. Sekarang ni panggil wayar fiber optik. Ya. Maka bila rumah panjang yang duduknya jauh daripada tempat yang dah ada gentian optik atau fiber optik, nak tarik tu jauh. Nak tarik wire gentian optik ni jauh. Tapi takkan nak tunggu. Kebetulan ada teknologi satelit. Tak boleh sambung ke bumi, kita sambung ke atas langit. Beliau berucap demikian semasa pelancaran perkhidmatan jalur lebar satelit di Rumah Baki Bujuk Sebayang Tanjung Manis pada Sabtu. Menurutnya, kerajaan pusat akan membina lebih 600 lagi menara telekomunikasi di Sarawak dalam memastikan semua keluarga Malaysia berpeluang menggunakan internet. Dan untuk Sarawak, kalau satu menara 3 juta, sekarang ini yang sedang kita buat, baru kita lancar. Bukan satu menara, bukan 10 menara, bukan 100 menara, yang kata dah bagi tender ni saja, 600 lebih menara baru. Tambah lagi di Sarawak. Berapa ratus juta tu? Sebab kita nakkan semua rakyat, keluarga Malaysia, tak kira di mana berada, dapat peluang menggunakan kemudahan internet. Sementara itu, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lim Talif Saleh ketika ditemui media memberitahu kerajaan pusat dan kerajaan Sarawak terpaksa mengeluarkan belanjaan yang besar untuk menyediakan perkhidmatan internet di negeri ini. Kalau kita lihat dari segi permukaan bumi kita ini memang cabaran ialah dari segi kos yang tinggi, sungai yang betul banyak dan juga lembah dan sebagainya. Jadi kos yang tinggi dan juga dari segi kepadatan penduduknya memang kurang. Oleh sebab itulah bagi kita memang kita tidak ada dapat menguntungkan untuk kita dari segi kewangan untuk kerajaan menyediakan internet ini. Tetapi oleh kerana kita mempunyai satu matlamat untuk memastikan semua warga kita ini diberi kemudahan yang terbaik supaya mereka dapat berkecimpung di dalam ekonomi dan juga untuk memudahkan mereka pendidikan. Kerajaan pusat dan kerajaan negeri harus membelanjakan banyak wang untuk menyediakan kualiti internet yang terbaik untuk kita di sini. Itu cabaran ini. Terdahulu, Datuk Len dan Tan Sri Datuk Seri Anwar Musa meluangkan masa menyertai program sepakat komuniti Sembang Warung di Terminal Tanjung Manis. Beralih mengenai laporan harian COVID-19 pada Sabtu dengan Sarawak merekodkan sebanyak 137 kes positif COVID-19 menjadikan jumlah akumulatifnya kini adalah 250,366 kes. Jawatankuasa Pengurusan Pencarian Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya memaklumkan kes-kes tersebut telah dikesan di 20 daerah di Sarawak. JPBN Sarawak turut memaklumkan 2 kes kematian telah dilaporkan di Kuching melibatkan lelaki yang berumur 78 tahun dan wanita berumur 45 tahun. Dalam pada itu, JPBN Sarawak menyeru semua rakyat agar tidak leka dengan situasi COVID-19 di Sarawak yang kian bertambah baik. Rakyat perlu tetap berwaspada dan mematuhi prosedur operasi standard SOP sedia ada dan dapatkan vaksinasi serta dos penggalak sekiranya layak agar semua sentiasa terlindung dari jangkitan COVID-19 serta komplikasinya. JPBN Sarawak juga berkata pihaknya juga memandang serius kenyataan akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada 26 November 2021 berkenaan pengesanan varian baru COVID-19 iaitu B.1.1.529 di Afrika Selatan, Botswana dan Hong Kong.
Jelasnya setakat ini tiada virus COVID-19 varian baru B.1.1.1.529 yang dikesan di Sarawak dan makmal di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Clinical Research Centre CRC Sibu akan terus menjalankan surveillance genomik di Sarawak secara berterusan sebagai langkah pengesanan awal varian baru di komuniti. JPBN Sarawak menyokong peningkatan langkah-langkah pencegahan dan kawalan sempadan bagi pengembara yang tiba dari negara-negara berisiko tinggi seperti yang dicadangkan KKM. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.